Sebab itu kerajaan perpaduan bagi keutamaan ini. Yang pertama ialah noktahkan kemiskinan. Saya tak kira orang tu Melayu, Iban, Kadazan, Dayak, Cina, India. Kalau dia jatuh kategori miskin tegar, kerajaan tetap akan bantu mereka. Dan Alhamdulillah, sampai bulan Disember, kita hampir selesaikan masalah ini. Yang miskin masih ramai. Yang saya maksudkan miskin tegar. Yang makan dia ada masalah. Yang bayi untuk anak dia. Uniform anak ke sekolah. Kita selesaikan, Alhamdulillah. Kita selesaikan kerana muafakat kerjasama kementerian, pegawai di semua peringkat, kerajaan negeri, sehinggalah di pejabat daerah dan di mukim. Jadi ini kita dapat jayakan. Kemudian tahun lalu, orang bicarakan pelbagai hal dalam pendidikan. Kita nak AI, Artificial Intelligence. Kita nak perubahan, transformasi digital. Kita nak peralihan tenaga. Semua yang bunyinya tu hebat dan memukau. Tetapi sekolah daif itu masih ada. Jadi saya katakan, kita mesti bagi peluang, beri peluang kepada anak-anak kita. Pergi sekolah yang agak selesa. Jangan di sekolah itu dindingnya pecah, bumbungnya bocor, tandasnya rosak. Sebab itu tahun ini kita dah dapat baiki 8,300 lebih tandas di sekolah-sekolah seluruh negara ini. Maknanya apa? Hal-hal asas begini belum dapat diselesaikan. Nah, sudah telah selesai ini, tahun depan kita fikir soal gaji pejabat awam. Pejabat awam 10 tahun tidak dikaji pelarasan gaji. Ya. Dia kerja masuk dah 12 tahun. Jadi kita bagi keutamaan supaya ada keputusan tahun depan untuk menaikkan sedikit gaji pejabat awam di seluruh negara. Bagaimana pula pekerja swasta? Kita ada skim gaji progresif untuk mendesak syarikat-syarikat yang untungnya ratusan juta, janganlah tak naik gaji pekerja. Tanya syarikat, untung kita tengok 1 tahun 1 bilion ringgit. Gaji pekerja RM1,800, RM2,000. Sebab itu saya nak tekankan ini, dia bukan madani. Madani ini ada kemampanan, pertumbuhan ekonomi. Tapi madani juga ada ihsan. Ada sifat kasih sayang. Kita nak orang bekerja, biarlah upah itu baik. Saya sengaja terangkan perkara ini di Sabah. Kerana ini meletakkan kita beza daripada dasar-dasar yang lampau. Semua nak pertumbuhan ekonomi yang hebat. Semua nak kelang-kelang baru. Industri-industri baru. Tetapi kita juga mesti tuntut gaji dan upah itu munasabah. Terutama dalam keadaan dunia sekarang, perang Rusia di Ukraine, keganasan Israel di Gaza. Semua itu menyebabkan politik dan ekonomi dunia itu tergugat. Dan kesannya juga pada harga barang. Dan kita cuba tangani dengan baik. Ya, di Semenanjung kita lebih berhasil. Umpamanya baik harga ayam, kalaupun naik kadar elektrik untuk rakyat tidak naik, hanya untuk yang paling kaya. Tetapi di Sabah dan Sarawak masalahnya itu masih rumit. Ketua Menteri jelas kepada saya tentang harga ayam, harga beras, harga bahan makanan itu masih tinggi di Sabah. Oleh itu saya memutuskan bahawa kita harus tangani ini dengan baik. Kalau perlu beri suntikan wang, kita tambah supaya kita apung dengan harga yang dibantu seperti mana harga ayam sekarang. Kerajaan, persekutuan bayar subsidi untuk pastikan seperti mana juga beras. Kita bayar subsidi supaya kurang, kita dapat turunkan sedikit harga barang di Sabah ini. Jadi orang-orang Sabah kena tahu, ya, kalau tak kita tampung, harga itu akan melambung lebih tinggi.
Walau bagaimanapun masih tinggi. Jadi saya minta akan Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadilah memperkongsikan kuasa khas bagaimana nak tangani harga barang terutama di Sabah dan Sarawak dengan bantuan persekutuan dan dengan beberapa kaedah lain, dan ini akan disegerakan insya-Allah. Baik.